bunga ayat 149. Muka surat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu patuh, taat, menerima kata-kata orang-orang yang kafir itu, pasti mereka akan mengembalikan kamu ke belakang dan kamu akan pergi dalam keadaan kerugian. Bahkan Allah lah sebenarnya pelindung kepada kamu dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Ayat ni kaitan dengan ayat sebelum daripada ni. Allah SWT nak memberi peringatan kepada orang-orang beriman supaya jangan terkesan dengan kata-kata golongan kafir munafik itu, orang-orang yang patuh kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab apa? Sebab setengah daripada orang-orang yang terkesan dengan kata-kata munafik ni, kalaulah kita ni dapat balik semula ke Madinah, seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul tu, dia balik bersama dengan 300 orang. Ataupun kalaulah Abdullah bin Ubay bin Salul ni menerima ataupun dia minta perlindungan daripada orang Mekah supaya kita ni tidak perlu berhadapan dengan Muhammad ni. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada orang beriman, jangan menjadi seperti, jangan patuh, jangan terkesan dengan kata-kata orang-orang kafir. Sebab apa? Sebab kalau terkesan, kamu akan turut mereka, kamu akan jadi seperti mereka, kamu akan berpaling meninggalkan agama dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Bahkan sebenarnya balillahu maulakum, bahkan sebenarnya yang menjadi pelindung kepada kamu adalah Allah, bukan orang-orang kafir. Yang menjaga kamu tu adalah Allah dan Dialah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Maknanya kalau kamu berada di pihak yang lawan menentang Allah Ta'ala, kamu tidak akan benar. Jadi kalau kamu nak kepada keselamatan perlindungan, maka kamu kena berada di pihak Allah Ta'ala, di pihak Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian oleh kerana mereka tu tadi ada kebimbangan, ketakutan dalam menghadapi musuh ni, Allah SWT memberi jaminan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, pasti akan datang ni kami akan campurkan dalam hati orang-orang kafir itu ketakutan. Maknanya kamu orang beriman akan berhadapan nanti di dalam peperangan-peperangan berikut akan datang ni, kamu akan ditimbulkan kegerunan terhadap kamu, akan timbul kegerunan pada diri musuh itu terhadap kamu. Sebab apa? Allah Ta'ala campurkan dalam diri orang-orang kafir itu ketakutan, kegerunan. Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ketakutan itu ada dalam hati mereka dengan sebab mereka itu telah syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala wali orang-orang beriman, Allah Ta'ala menolong orang beriman. Maka siapa-siapa lawan orang beriman, lawan orang yang berjalan di jalan Allah Ta'ala, pasti mereka itu akan rasa takut. Sebab apa? Sebab mereka telah syirik kepada Allah. Sebab mereka jadikan selain daripada Allah Ta'ala itu sebagai sembahan, sebagai pelindungnya. Perjuangan mereka tu adalah kerana taghut, kerana syaitan, bukan kerana Allah. Bima asyraku tu, maknanya orang mukmin hendaklah dia yakin Allah Ta'ala tolong, sebab dia berjuang di jalan Allah. Orang yang syirik ni dia berjuang di atas jalan taghut, jalan syirik, maka mereka tu tidak ada keberanian sebenar. Sebab orang-orang semua berhala tu sendiri sebenarnya dalam keadaan mereka tu ittirab, tidak tenang, tidak tetap. Pergantungan tu bila selain daripada Allah Ta'ala, dia mari buah tak yakin, buah tak percaya.
Jadi orang yang syirik ni Allah Ta'ala sifatkan sebagai malam yunazzil bihi sultana, yang Allah Ta'ala tidak turunkan dengannya itu sebarang bukti, sebarang hujah. Maknanya tak ada sedikit pun hujah kepada orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Orang yang syirik ni, walaupun dia rasa ada dalil, sebenarnya itu adalah syubhat, sangkaan, tipu daya daripada iblis. Sebab apa? Sebab yang berkuasa Allah. Sebab mereka tahu depan mereka ni, kalau mereka duk panggil, duk seru ni, bukan dengar. Mereka tahu ni adalah patut mereka buat. Tak. Ada depan pun tidak dapat menunjukkan kuasa. Wa ma'wahumun nar, dan mereka itu tempat kembali, tempat kesudahan adalah neraka. Wa bi'sa maswaz zalimin, dan seburuk tempat kembali orang-orang yang zalim. Yakni orang-orang zalim, orang-orang kafir. Jadi kalau kita tengok siap ayat surah ni, kalau kata zalim tu dia lebih banyak merujuk kepada orang-orang kafir ahli kitab. Sebab kafir ahli kitab ni lah yang meracuni pemikiran orang-orang beriman, orang lemah-lemah iman tu. Mereka ni lah yang meracuni pemikiran orang beriman, mari rasa takut untuk perang. Hak sebenarnya bila mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketakutan itu akan hilang. Bila lawan Islam, bila lawan sahabat, bila lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan timbul rasa takut. Jadi orang-orang zalim ni, orang ahli kitab, mereka ni lah yang menghasut tali-tali barut mereka ni, supaya tali barut mereka ni mengajak orang beriman jangan pergi perang. Memberi alasan orang musyrikin ni banyak, ramai. Jadi ketakutan ni, kalau kita tengok di sini, sanulqi, kami pasti akan campakkan ketakutan. Jadi jaminan apa musuh ni akan gerun takut kepada orang beriman ni, itu kita boleh lihatlah bila mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diarah supaya mengusir puak-puak Bani Nadir. Jadi puak-puak Bani Nadir tu, kalau kita baca dalam surah Al-Hasyri, iaitu peristiwa pengusiran Bani Nadir ni, dia berlaku 4 bulan. Tak sampai 4 bulan daripada selesai peperangan Uhud ni, pada bulan Rabiul Awal. Mana tahun ke-4. Tahun ke-4, oleh kerana peperangan Uhud ni, dia berlaku bulan Syawal tahun ke-3. Jadi pengusiran Bani Nadir itu daripada Madinah berlaku pada tahun yang ke-4 bulan Rabiul Awal. Pada kalau kita tengok tu, dia jarak tu tak sampai 4 bulan. Jadi Allah SWT sebut dalam surah Al-Hasyri, muka surat 454 tu, 545 Allah SWT menggambarkan demo tu takut tu. Ni pada ayat yang kedua tu, kalau kita baca apa, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah Taala campak ketakutan dalam hati mereka. Maknanya janji Allah Taala, siapa-siapa hak lawan Nabi ni akan mari rasa takut nak berhadapan dengan Nabi. Maka sebab itulah bila orang mukmin dengar jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang mukmin ni semangat sama berjihad. Jadi semangat peperangan dari dalam peperangan Uhud tu, semangat tu ada 4 bulan tu masih ada lagi, sehingga mereka diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengusir Bani Nadir. Jadi kita boleh tengok dalam surah Al-Hasyri ayat yang kedua, tu contoh macam mana Allah Ta'ala menyempurnakan janji untuk orang-orang mukmin ni, iaitu timbul ketakutan bila berhadapan dengan orang mukmin. Sebab apa? Sebab orang mukmin ni dia sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan setakat dalam peperangan Bani Nadir, ketakutan itu ada juga kepada orang-orang Yahudi ni, ahli kitab, dia selalu merancang nak lawan Nabi ni, iaitu pada peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam serang Bani Quraizah. Serangan kepada Bani Quraizah ni setelah daripada peperangan Ahzab.
peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun kelima, yang berlaku pada tahun kelima Hijrah tu, Allah Ta'ala timbulkan kegerunan juga dalam diri pokok orang Yahudi tu. Kalau kita tengok surah Al-Ahzab ni ayat 26, wa qadhafa fi qulubihimur ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Satu pasukan, satu kumpulan kamu berjaya bunuh, satu pasukan kamu dapat tawan. Jadi itu janji Allah Ta'ala terbukti, yang mana orang Yahudi takut kepada orang beriman sehingga mereka itu diusir, dibunuh dalam ketika peperangan Bani Quraizah, sebab mereka khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana buat pakatan dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq. Itu janji Allah SWT. Maka sebab itulah kita kata wabi sama zalimin ini ni tuju kepada orang-orang kafir ahli kitab. Ayat 149 pun lagu tu juga. Orang kafir di kalangan ahli kitab ni dia banyak menghasut orang-orang beriman ni supaya jangan pergi perang. Duduk saja di rumah. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iz tahussunahum biiznih. Allah Ta'ala telah membenarkan untuk kamu tu janjinya. Maknanya janji dia untuk menolong kamu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Janji Allah Ta'ala tu kita baca dalam ayat berapa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Itu ayat 120. Janji Allah Ta'ala benarkan sekiranya kamu sabar dan takwa, ittahussunahum biizni. Jadi Allah Ta'ala menyempurnakan janji dia kepada kamu ketika kamu tahussunahum biizni, kamu membunuh mereka dengan izin dia. Maknanya diberi keizinan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat perang. Tahussunah ni dia daripada perkataan ahassa. Ahassa ni dia asal makna hassa ni merasai. Tahussu maknanya kamu menyebabkan mereka tu hilang rasa, mana matilah. Hilang rasa ni mati. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, sehinggalah apabila kamu ni rasa lemah. Rasa lemah ni itu mari timbul dalam diri kamu tu ketakutan, ugah. Bahasa Kelantan kata ugah. Ugah tu macam mana? Iaitu bila melihat Abdullah bin Ubay bin Salul buat balik 300 orang pengikut-pengikut dia tu. Jadi tinggal berapa kerak sahabat Nabi. Jadi hak ada tu hak lemah iman sikit, gogek dah. Ugah dah sikit. Jadi iza fashiltum tu mana kamu terkesan, kamu tergugak dengan sebab mereka tu lari balik, jadi kamu rasa takut. Kamu rasa kamu ni bilangan yang sedikit, kamu rasa gerung kepada musuh. Jadi itu menggambarkan tidak tetap. Sedangkan Allah Ta'ala nak dalam jihad ni kena teguh. Ramah setara mana pun dah, musuh itu kuat setara mana alik diri kamu kena tetap teguh. Kena sabar. Jangan takut. Sebab bila ada kegurunan kepada musuh berarti tidak yakin kepada janji Allah, tidak takut kepada Allah. Kalau dia tak takut kepada Allah ni, bila-bila masa saja kamu lari meninggalkan medan pertempuran. Wa tanaza'tum fil amri, dan kamu bertelingkah dalam urusan ni, urusan peperangan. Maknanya ada mai bisikan, kalau kita balik guana dah teruk juga ni, kita nak lawan orang-orang musyrik Mekah ni, kalau kita balik macam mana? Hak lemah iman bicaranya kita balik, hak kuat kata jangan. Jadi pada ketika itu berlaku tanazuk, pertentangan, tak sependapat. Nak balik, hak tu kata nak balik, hak tu kata jangan, kita mari dah perang. Sebab hak kita nak ni, hak kita nak ni, hak kita nak ke apa? Nak mati syahid tu lah. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Jadi kamu bertelingkah, ada nak balik, ada nak kekal berjihad jalan Allah Ta'ala, nak perang. Wa asaitum, dan kamu derhaka setelah mana kamu setelah mana Allah Ta'ala memperlihatkan apa hak kamu suka. Apa hak kamu suka ni Allah Ta'ala telah tunjuk. Gapo?
iaitu mati syahid tu. Sebab kalau kita tengok semula pada ayat 142 143, walaqad kuntum tamannanal maut min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Jadi ayat ni, ayat 152 dia kena faham melalui ayat 143. Kamu dulu bercita-cita nak mati. Lepas daripada peperangan Badar tu, hok mana rasa rugi, dah menyesal bapa kita tak pergi perang Badar. Jadi nanti sikit lagi kalau berlaku peperangan kita nak pergi. Nak pergi tu sebab apa? Nak mati syahid. Kamu tu bercita-cita nak mati syahid sebelum tiba waktu peperangan. Sekarang ni faham surga. Jadi kamu nampak dah di situ. Peluang hak kamu nak tu matuhibbun tu mati syahid. Tapi kalau kita baca kebaikan ahli tafsir, dia kata matuhibbun tu dunia lah. Hatta ghanimah. Hak kamu bertelikah sama ada nak duduk di bukit tu lagi, nak jaga bukit tu, ataupun nak tinggal nak ambil hatta ghanimah. Wa asaitum tu dia tafsir sebagai melanggar perintah Abdullah bin Jubair, ketua pasukan pemanah. Tetapi kalau kita tengok molek daripada muka surat sebelah tu, dah kita tengok tafsir berdasar kepada ayat-ayat yang lain tak sesuai tu. Mereka bertelingkah masalah nak jaga lagi kau tidak bukit tu. Jadi sahabat pergi perang ni memang nak mati syahid. Jadi mereka tu tidak derhaka kepada perintah Abdullah bin Jubair, tetapi mereka ni macam kes peperangan Bani Mustalik lah. Peperangan Bani Mustalik lagu mana? Janganlah sesiapa di antara kamu ni semaya asar melainkan di Bani Mustalik. Dah. Jadi ada Bani Mustalik ke Bani Quraizah. Mana dah? Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata janganlah kamu semaya asar tu, kamu kena semaya tu. Nama goni pun keliru kok kadang-kadang. Mana dah? Bani Quraizah, Bani Quraizah. Kita dah cerita Bani Quraizah dah tadi. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yusalliyanna ahadukum salatal asri illa fi Bani Quraizah. Mana lepas daripada peperangan Ahzab tu Nabi balik benar dah pokok kafir Quraisy lagi balik hampa belaka dah. Nabi letak baju pedang dia, baju besi pedang dia, mari malaikat Jibril kata kamu letak dah. Tak sudah lagi, kena pergi Bani Quraizah. Arahan daripada Allah Ta'ala, pergi peracu berapa Bani Quraizah sebab mereka ni mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Jadi Nabi tu oleh kerana penting sangat, Nabi kata, janganlah kamu semaya asar melainkan di Bani Quraizah. Jadi di situ sahabat berbeza pendapat. Ada kata, kita kena semaya di Bani Quraizah, kok mana pun, pergi dengan zahir arahan. Ada sahabat kata, maksud Nabi supaya kita pergi cepat ke Bani Quraizah biar dah sampai maya sadun. Jadi sekarang ni kita tak ada semaya asar sana. Jadi sebelum habis waktu ni kita semayalah tengah jalan. Itu perbezaan pendapat. Orang kita panggil tanazuk. Berlaku di antara pasukan Abdullah bin Jubair ni dengan pokok pemanah lain. Mereka kata kita ni benar dah ni sebab kita dapat mengalahkan pasukan tentera Quraisy ni. Maknanya kita boleh dah nak ambil harta ghanimah mereka tu, kumpul. Kalau dikata tidak, tak mari arahan daripada Nabi. Jadi dia mau dipaham arahan daripada Nabi ni bila kamu berjaya mengalahkan musuh ni, tinggallah, tak apalah, pergi tempat lain pula. Jadi mereka tu beristihad masing-masing, beristihad. Atas dasar musuh ni bila sudah kalah, kita tak payah tunggu dah lah. Jadi itu kalau kita kata perbezaan pendapat sebenarnya.
Bukan kata tanazuk. Sebab tanazuk ni mana bertelikah atas benda hak besar. Benda besar lagu mana? Lari daripada medan peperangan. Jadi ada di kalangan mereka tu, bila mana takut kepada musuh, mereka merancang untuk patah balik. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kamu telah derhakai, kamu telah menyalahi, kamu tidak mengotakkan apa yang kamu cita-cita. Kamu kata nak mati medan perang, sebab janji dahulu kamu nak mati dalam peperangan. Sekarang ni Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kamu ma tuhibbun, hak kamu nak tu, hak kamu cita-cita, mati syahid. Kamu tak asyik kotakkan janji kamu tu pula. Macam mana? Minkum man yuridud dunya. Di antara kamu ni ada hak nak kepada dunia, yang ni nak balik semula ke rumah. Wa minkum man yuridul akhirah. Ada di antara kamu ni nak pergi ke akhirat, mana nak mati syahid. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan kamu daripada mereka. Mana Allah Taala menyelamatkan kamu daripada mereka itu liyabtaliyakum, untuk Allah Ta'ala uji. Maknanya berlaku benda ni kepada orang beriman, Allah Ta'ala nak uji. Jadi ujian ni dia kemaslahatan untuk orang beriman. Siapa kau hak teguh iman, siapa kau hak lemah. Jadi watafshalu ni dah. Iza fashiltum, bila kamu lemah, mari rasa takut. Inilah inilah punca kepada berbala, bertelingkah, punca kepada tidak tetap dalam medan peperangan. Jadi untuk kita lebih nampak berkenaan dengan ayat ni, kita tengok dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ni Allah SWT menyebut bahawa orang beriman ni jangan berbelah bahagi. Dalam ayat 45. Dalam ayat 45, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kamu kena teguh setiap kali berhadapan dengan musuh, dan ingatlah pada Allah, pertolongan Allah. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jadi kamu kena taat pada arahan Allah dan Rasul, dan jangan kamu bertelingkah. Bertelingkah tu nak kau tak sih pergi perang. Jadi bila begitu kamu jadi lemah, hilang semangat, kekuatan, hak marinya ketakutan. Wa tadhhaba rihukum, illa pula angin kamu. Angin tu dengan maksud kekuatan. Sebab angin tu dalam bahasa Quran, angin tu angin yang memusnahkan musuh. Kalau angin yang membawa manfaat, dia dalam bentuk riyah. Riyah, angin dah. Kalau angin hak mari azab, dia dalam bentuk rih. Rihun fiha azabun alim. Kalau kita baca sebelum pada ni ayat 117, rihun fiha sirrun, ada angin yang membawa api, yang membakar kebun mereka. Jadi angin itu menggambarkan kekuatan. Jadi bila kamu nampak ketakutan, jadi lemah selalu kamu ni, menyebabkan kamu tidak teguh. Kamu boleh ada hak nak meninggalkan medan peperangan, jadi tak patut. Walaqad afallahu ankum, walaqad afa ankum, Allah Ta'ala memaafkan kamu. Jadi hak mana niat tadi nak tinggalkan medan peperangan, Allah Ta'ala maafkan. Sebab apa? Sebab bila diberi nasihat patuh apa semua, jadi mereka ni semangat semula. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah Ta'ala memberi kurniaan kepada orang mukmin. Maknanya kalau Allah Ta'ala tidak kembalikan kekuatan tadi, kamu semua akan kalah, lemah. Jadi Allah Ta'ala memberi kurniaan kepada kamu, sehingga kamu dapat menyertai semula peperangan. Iz tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Dan ingatlah ketika mana kamu pergi, maknanya kamu pergi ni, mana pergi dengan pantas, dan kamu tidak berpaling. Hal ini tafsiran ni, iaitu bila mana Khalid Al-Walid tadi dengan pasukan dia tu serang hendak. Jadi cerita di bukit tu, pasukan tentera pemanah
yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair tu, dia tinggalkan bukit tu sebab nak dapatkan harta ghanimah dah. Jadi popok Khalid Al-Walid ni mari serai. Jadi pada ketika tu popok kamu ni patuh semula kepada Abdullah bin Jubair, maka istus'idu, pada ketika tu kamu bergerak semula dengan cepat. Wala talwuna ala ahadin, dan kamu tidak peduli, tidak berpaling. Maknanya kamu, patlamat kamu tadi nak dapatkan syurga, nak mati syahid, jadi kamu menerpa ke arah musuh tadi. Jadi mula-mula tu dalam keadaan lemah dah, nak lari, lepas tu macam kekalahan dah diserai oleh Khalid Al-Walid tu. Jadi kamu pergi semula. War rasulu yad'ukum fi ukhrakum, dan Nabi itu dah menyeru kamu dari sudut yang lain, panggil ibadallah, ibadallah, semangat, pergi jihad balik, betul balik pasukan, sah. Fa'asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum. Allah SWT membalas kesedihan kamu dengan kesedihan, likai la tahzanu ala ma fatakum. Maknanya berita hak bertukar, berita mula-mula orang Islam ni dia patah semangat sikit. Sebab apa? Sebab kita baca dalam ayat 144 tu tersebar berita bahawa Nabi SAW telah wafat. Jadi lemah semangat sebentar. Tetapi bila mendengar seruan Nabi, Nabi panggil ibadallah, ibadallah tu, jadi kesedihan tadi tu hilang. Kesedihan tadi hilang, kerusingan tadi hilang. Bila mana berita tu, berita orang panggil berita apa ni, dia panggil ni taktik lah, taktik nak lemah semangat ni, desah-desuh ni. Berita tentang kematian Nabi tersebar, ada hak lemah semangat bila dengar tadi, tetapi Allah SWT menyelamatkan keadaan. Likaila tahzanu ala ma fatakum, supaya kamu ni tidak sedih terhadap apa yang kamu terlepas. Maknanya kamu terlepas mendapat ghanimah ke, wala ma asabakum, begitu juga kamu tidak sedih dengan sebab luka kecederaan yang kamu hadapi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah SWT mengetahui dengan mendalam apa yang kamu buat. Thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah SWT menurunkan ke atas kamu itu, setelah daripada gham tadi, kesedihan, kerisauan, ketakutan tadi, Allah Ta'ala timpakan kepada kamu, turunkan kepada kamu rasa aman yang menyebabkan mengantuk. Mana kalau kata perang tu malam tu boleh jendera tidur, mana tak ada kebimbangan, boleh berehat lah, boleh hipun tenaga. Yaghsha ta'ifatan minkum, satu kumpulan hak tadi, kumpulan mukmin dari kalangan kamu tadi, yang hampir-hampir tergugak. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan satu kumpulan yang mana ahammathum anfusuhum, mereka itu telah dibisikkan oleh hati mereka, oleh diri mereka, yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Maknanya mereka telah bersangka kepada Allah SWT dengan tidak sepatutnya, seperti sangka orang jahil, jahiliah dahulu. Maknanya mereka ni oleh kerana lemah iman, mereka tidak berapa yakin dengan janji Allah Ta'ala. Mereka menyangka lagu mana? Yaquluna hal lana minal amri syai', mereka kata bolehkah kita ni dapat menentukan keputusan kita ni tentang sesuatu. Maknanya kalau dulu kita tak ikut Nabi ni, kita duduk di rumah saja, kita tak keluar pergi berjihad, kita duduk rumah saja, kalaulah dulu kita boleh buat keputusan lagu tu. Jadi mereka bercita-cita kalaulah kita ni boleh buat keputusan bahawa kita ni tak payah pergi, duduk di rumah. Sedangkan jihad pada waktu tu, orang panggil jihad difa'i, jihad mempertahankan tanah air ni dia jadi fardu ain, jadi kena pergi belaka. Jadi mereka kata kalaulah kita ni diberi pilihan buat keputusan, urusan tu serah kepada kita, lagu mana, jadi kita tak payah pergi berjihad, tak payah terdedah kepada mati.
Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi supaya kata kepada mereka, qul innal amra kullahu lillah. Keputusan tu kamu kena kata semuanya milik Allah. Mana bila mari keputusan Allah Ta'ala, sama ada kamu nak mati syahid kau, kamu takut mati syahid kau, kamu nak duduk rumah kau, nak duduk mana-mana, tak boleh. Kamu kena ikut keputusan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata keluar berjihad, kena keluar berjihad. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka itu apa yang mereka tidak nyatakan. Mana dalam diri mereka tu mari macam-macam perasaan, takutlah, gerunglah, ada rasa malu juga pada Nabi. Mana kalau tak pergi, dah takut dikatakan munafik pula. Jadi dalam hati mereka tu ada tersimpan rasa takut nak berhadapan dengan musuh. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna ha huna. Mereka kata, kalaulah kita ni ada peluang untuk buat keputusan, tentu kita tidak terbunuh di sini. Maknanya kalaulah pendapat kita dulu, dah kita ni tak payah keluar pergi berjihad, kita duduk saja menunggu di Madinah, tentu kita tidak terbunuh di sini, di Bukit Uhud ni. Allah Ta'ala perintah supaya kepada Nabi supaya kata, qul law kuntum fi buyutikum. Katakanlah, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Tentu akan keluar, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, tentu pasti akan keluar orang yang telah ditakdirkan kepada mereka itu membunuh. Dia akan pergi masuk ke rumah-rumah kamu, tempat kamu berbaring. Maknanya nak beritahu pada kita bahawa walaupun orang tu lari pada peperangan, daripada awal lagi tak sikit perang, takut dibunuh, tetapi bila pada takdir Allah Ta'ala bahawa dia mati dibunuh, dia mati dibunuh walaupun dia duduk dalam rumah dia. Jadi nak tak nak, bila kata takdir mari, orang tu akan terbunuh, tak kira dia duduk mana. Jadi di sini memberi peringatanlah kepada orang yang takut keluar berjihad ni. Sebenarnya kalau duduk rumah, kononnya masing-masing jaga rumah masing-masing, itu bahaya sebenar. Jadi dari segi strateginya, orang mukmin ni dia kena keluar daripada kota. Dia kena keluar daripada kota, tunggu sebelah luar, jangan widai musuh masuk rapat. Jadi Allah Ta'ala memberitahu pada kita bahawa di sini, kalau seorang tu duduk di rumah, tentu orang yang mana ditakdir mereka tu membunuh kamu. Maknanya oleh kerana kamu tidak bersedia daripada awal, tidak tunggu mereka di tengah jalan, mereka akan dapat kalahkan kamu sebab kamu berkubu di tempat kamu sendiri. Maka mereka akan serang kamu sehingga rapat masuk dalam rumah kamu, bunuh kamu di atas pembaringan kamu. Jadi bila begitu kamu kena berani keluar berjihad. Jadi duduk mana pun kematian itu akan mari. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum. Allah Ta'ala nak uji apa yang ada dalam hati kamu, keteguhan kamu, keimanan kamu kepada Allah, keyakinan kamu terhadap janji Allah. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah SWT nak bersihkan dalam diri kamu tu, nak bersihkan apa yang ada dalam diri kamu tu, dalam hati kamu. Maknanya sifat pengecut Allah Ta'ala nak buat. Sifat takut pada musuh Allah Ta'ala nak buat dalam hati kamu. Keraguan terhadap janji Allah Ta'ala nak buat. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala mengetahui isi hati manusia. Jadi sebab itulah ujian seperti ini, dia adalah untuk kemaslahatan orang mukmin. Nak tapih, nak cari siapa orang mukmin hak sebenar-benarnya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an. Orang-orang yang berpaling daripada kamu ni pada hari pertempuran dua kumpulan. Kita sebut dah. Hak mana ikut Allah bin Ubay bin Salul tu lagu mana? Molek-molek pergi dah, janji dengan Nabi nak pergi perang. Sekak jalan patah balik. Jadi mereka hak berpaling di kalangan kamu ni, meninggalkan kamu di medan Uhud tadi, pada hari bertembung dua musuh, dua pasukan tentera Islam dengan kafir Quraisy. Sebenarnya innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu.
Sebenarnya mereka itu telah digelincirkan oleh syaitan. Syaitan memperdayakan mereka dengan sebab sebahagian apa yang mereka usahakan. Mereka tu oleh kerana lemah himmah, cinta kepada dunia lebih sangat, dipengaruhi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi mereka balik meninggalkan Nabi. Jadi mereka tu sebenarnya telah digelincirkan oleh syaitan. Walaqad afallahu anhum, Allah Ta'ala memaafkan mereka. Tak apalah, sebab kena terpedaya. Mereka awal-awal ni Allah Ta'ala maafkan. Innallaha ghafurun halim. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan dia menangguhkan, maknanya dia tidak bertindak segera ke atas kamu. Kemudian Allah SWT menyebut ni ya ayyuhallazi yang ke-4, kelima. Hak yang ke-4 sebelum pada ni ayat 149, amaran peringatan kepada orang mukmin, jangan dengar kata, jangan terkesan dengan kata-kata orang-orang kafir, terutamanya ahli kitab. Hak ni jangan larangan daripada bertaklid, tiru orang-orang kafir. Jangan jadi sikap orang kafir. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadi seperti orang-orang kafir yang mana mereka itu berkata kepada saudara mereka, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Jadi mereka tu kata kepada saudara mereka bila mana mereka itu pergi mengembara, naga, ataupun mereka tu menjadi tentera-tentera yang berperang, kalaulah mereka tu berada bersama dengan kita, tak mati dah mati tu. Bapa dah mati tak saya duduk rumah seperti kita. Kayak selamat duduk rumah. Ada belaka-laka. Jadi tak mati dan tidak terbunuh. Jadi popok Yahudi ni, popok orang kafir ni dia pesan. Popok munafik ni dia pesan supaya tak payah pergilah. Duduk rumah saja, selamat, lebih selamat duduk rumah. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada orang beriman, jangan menyerupai orang-orang kafir tadi, orang-orang yang lemah iman tadi. Kafir di sini kafir munafik. Kafir munafik ni dia pesan kepada orang beriman, sebab orang beriman ni dia bukan orang lain, popok dia juga, popok Aus dan Khazraj juga. Cuma demon ni hak munafik ni dia walak setia dengan orang Yahudi. Jadi mereka kata, kalau tak pergi perang, kita boleh selamat duduk rumah ni, tak mati dan tidak dibunuh. Allah Ta'ala jadikan demikian, liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Allah Ta'ala jadikan demikian tadi supaya timbul penyesalan dalam hati mereka. Penyesalan lagu mana? Penyesalannya kalau Nabi buat balik harta ghanimah, mulalah mereka kata tak ada kau bahagia kita. Nyesalah tak pergi perang. Lepas tu kalau hak cedera tu, dia ada habuai dia juga. Hak mati syahid dia ada juga habuai untuk balu dia tu. Jadi timbul penyesalan kepada mereka sebab terpengaruh. Mereka orang beriman, bukan orang munafik, tetapi lemah iman, diperdaya oleh orang kafir. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala kata jangan jadi seperti mereka. Sebab apa? Mati ni mana-mana akan tetap mati. Wallahu yuhyi wa yumin. Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Jadi ada orang pergi perang memang terdedah pada mati tapi selamat. Allah memberi kehidupan, jaga hidup dia tu daripada mati. Wallahu yumin, Allah Ta'ala boleh mematikan. Maknanya walaupun orang tu pergi perang, dia boleh hidup, walaupun orang tu tak pergi perang, dia mati. Allah yang menentukan mati dan hidup seseorang. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala mengetahui terhadap apa yang kamu buat. Jadi Allah SWT nak memberi targhib kepada orang beriman ni, tak secaralah mati mana pun. Apa pentingnya kamu hidup dalam perjuangan. Bila hidup dalam perjuangan ni, hidup dengan mulia, mati dengan mulia juga. Ish azizan, hidup dengan mulia, hebat, mati syahid. Mut wa anta syahid, kamu hendaklah mati dalam keadaan engkau mati syahid, mati yang mulia, tidak kata hidup terhina.
Jadi Allah Ta'ala kata memberi semangat kepada orang beriman ni, targhib kepada jihad. Wala in qutiltum fi sabilillah, sekiranya kamu terbunuh di jalan Allah, au muttum, ataupun kalau kamu mati di rumah kamu, di tempat tidur kamu, la maghfiratum minallah, tentu akan dapat keampunan daripada Allah, wa rahmatun, dan rahmat, khairum mimma yajma'un, rahmat yang lebih baik lagi daripada apa yang mereka himpunkan, daripada segala kesenangan dunia. Maknanya bila mana kamu ni tetap teguh di atas iman, taat pada Allah dan Rasul, di mana saja kamu mati syahid di jalan Allah ke, ataupun kamu mati di rumah kamu, akan mendapat keampunan Allah. Tak kira lah orang mukmin ni molek belaka keadaan dia, mati mana pun asalkan mati ada iman, mati dengan beramal soleh. Dan kalau kita tengok dari segi sejarah, macam sahabat Khalid Al-Walid tu dah, kalau ada peranan besar dalam peperangan Uhud. Lepas pada tu dia perang untuk Islam, hebat, menang semacam. Dia tu nak mati syahid, tapi Allah Ta'ala tak bagi mati syahid. Jadi bila dia mati, tidak mati syahid tu, mati di atas katil dia, apakah itu Allah Ta'ala tak redha pada dia? Salah kita anggap lagu tu. Jadi Khalid Al-Walid ni, dia perang nak mati syahid, tak mati juga. Tak mati juga. Mana hebat dia tu, dari segi kecekapan dia tu. Sebab itulah ulama ada yang berpendapat Khalid Al-Walid ni, dia tak mati syahid tu sebab dia ni hebat dalam perancangan. Sehingga Sayyidina Umar ni pecah dia. Sebab apa? Sebab takut orang kata kita ni kalau ada Khalid Al-Walid jadi panglima tentera, kita tak akan kalah. Jadi Sayyidina Umar bimbang orang beretikad lagu tu, dia pun pecah Khalid Al-Walid, ganti orang lain. Jadi Khalid Al-Walid ni mati di atas pembaringan. Ada juga yang berpendapat Khalid Al-Walid ni tak mati dalam peperangan, tak mati syahid sebab apa? Sebab dia tu gelar Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah yang terhunus. Kalau dia tu gelar pedang Allah terhunus tu, maknanya pedang ni orang guna masa perang. Kalau dia mati berarti pedang Allah Ta'ala telah patah, lemah. Jadi tak sesuai gelaran tu. Jadi hikmah Allah Ta'ala, dia mati tepat rumah dia juga, nak memberi isyarat bahawa kalau kata orang ni pedang Allah, dia tidak mungkin patah, dia tidak mungkin mati dalam peperangan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala bagi dia tu mati di rumah dia. Sebab kalau dia mati dalam pada peperangan, dalam keadaan dia ada gelaran Saifullah, itu jadi tak molek nama. Dia panggil pesimis juga, tak apa molek, tak ada tafaul, tak ada optimis. Jadi Allah Ta'ala nak jaga gelaran Saifullah Maslul tu sebab besar gelaran tu. Sebab itulah dia mati di rumah. Jadi dia mati di rumah pun ada janji Allah Ta'ala, la maghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Wala in muttum au qutiltum la ilallahi tusyarun. Kalau sekiranya kamu mati di rumah kamu atau kamu terbunuh, la ilallah, pasti kamu akan dibangkitkan, dihimpunkan kepada Allah. Maknanya serupa sebenarnya mati mana pun. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mati di atas katil dia. Dak di riba Aisyah. Abu Bakar mati rumah dia juga. Sayyidina Umar mati di tikar, dibunuh. Dak Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ni contoh-contoh hok mati dibunuh. Hasan dibunuh juga, Husain dibunuh juga. Maknanya tak selamat. Tak selamat. Jadi dua keadaan. Mana mati syahid ataupun mati di rumah, semua tu akan balik pada Allah Ta'ala. Masing-masing ada ganjaran. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menyebut kepada kita tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi sebagai ketua tentera, seolah-olah Allah Ta'ala beri nasihat pada Nabi ni lepas balik daripada peperangan Uhud ni, kamu jangan ambil tindakan yang keras terhadap mereka yang langgar
arahan kamu tu supaya jaga bukit, dan juga kepada orang yang nak balik tu, balik daripada medan peperangan. Mana kamu kena ada rahmat untuk mereka, kena memaafkan mereka. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan sebab rahmat daripada Allah Ta'ala kamu berlembut kepada mereka. Jadi arahan daripada Allah SWT supaya Nabi ni layani mereka tadi dengan baik. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalaulah kamu bersikap bengis, keras hati, kasar, tentu mereka ni akan berpaling meninggalkan kamu, tinggal kamu seorang. Lam faddu min hauli, tentu mereka ni akan berpaling pergi. Kalau ada keliling kamu tadi, akan lari belakang. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka, mintalah keampunan dari Allah untuk mereka itu. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka, tanya khabar mereka, minta pandangan mereka. Maknanya kalau semula nak pergi, kena mesyuarat molek, kena mesyuarat juru. Dah. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah, bila mana kamu berazam, bertawakallah kepada Allah Taala. Bila kamu berazam nak menghadapi musuh ni, tawakal kepada Allah Taala. Satu lagi syarat dapat kemenangan, yakni tawakal kepada Allah Taala. Setelah mana sabar, setelah mana takwa kepada Allah Taala, maka kena tawakal, bergantung kepada Allah Taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Terutamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, lepas daripada peperangan Uhud ni, Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi ahli kitab, orang-orang munafik. Maknanya masalah dalamnya pula ni. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, sekiranya Allah Taala menolong kamu, yakni menentang musuh-musuh kamu, fala ghaliba lakum, tidak ada musuh yang dapat mengalahkan kamu. Wa in yakhzulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih, sekiranya dia membiarkan kamu, maknanya dengan tidak memberi pertolongan, yakni bila mana hilang sabar, hilang takwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan biarkan kamu. Faman zallazi, maka bila begitu siapakah yang dapat menolong kamu setelah daripada Allah Ta'ala tinggalkan kamu. Itu amaran. Amaran peringatan supaya kena sentiasa menjaga qanun nusrah, peraturan Allah Ta'ala dalam bab pertolongan ni menghadapi musuh, iaitu kena sabar, bertakwa kepada Allah Ta'ala, campur dengan tawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah lah sepatutnya orang-orang beriman bertawakal, percaya, berserah diri. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu, wa ma kana linabiyyin an yaghulla, maka tidak sepatutnya Nabi itu khianat. Mana Nabi sebagai ketua tentera, harta ghanimah ada ni, Nabi tidak boleh khianat. Khianat dalam medan peperangan ni dipanggil ghulul. Harta ghanimah dia bolok dia seorang, ataupun dia ambil bahagia untuk diri dia sebelum dibuat pembahagia. Jadi dari segi kaedah undang-undang dalam peperangan ni, boleh harta ghanimah kena tak setepak. Tak setepak, kemudian dibahagi, dibahagikan, barulah orang tu boleh buat balik untuk diri dia. Kalau dia ambil sebelum daripada pembahagian, sebelum diaudit, dikira khianat. Dan halal harta ghanimah untuk orang beriman ini adalah satu nikmat yang besar lah. Sebab apa? Sebab kalau umat dahulu harta ghanimah tak halal, tak boleh. Lepas pergi pun setepak dah, Nabi doa, maka api akan sambar, habis, hangus dah. Maka itu dikira jihad itu diterima oleh Allah Ta'ala. Lagu tu. Kalau api tak makan harta ghanimah tadi, itu adalah jihad yang tidak ikhlas. Tetapi untuk umat Nabi SAW ni, oleh kerana jihad akan berterusan sehingga pada hari kiamat, Allah Ta'ala menghalalkan harta ghanimah untuk orang-orang beriman. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, sesiapa yang khianat dia akan bawa pada hari kiamat apa hak dia khianati. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, kemudian
setiap diri akan dibalas dengan apa yang dia usahakan itu dengan sempurna. Mana balasan yang setimpal, wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Maknanya balasan yang diberikan itu sedang molek dengan usaha mereka, dengan sebab tindak tanduk mereka yang menyalahi perintah Allah Ta'ala. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apakah sama orang yang ikut, orang yang mencari redha Allah Ta'ala? Mana orang yang pergi cari redha Allah Ta'ala, orang duduk rumah cari redha Allah Ta'ala ni, yang orang-orang mukmin yang ikhlas ni, adakah mereka ni sama kaman ba'a bi sakhatin minallah? Apakah sama dengan orang yang kembali dengan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala dan tempat tinggal mereka itu jahannam? Jadi tentu sekali tak sama dengan orang mukmin yang ikhlas dengan orang Yahudi ni, yang mana mereka tu mana saja mereka pergi, mereka dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada mereka. Hum darajatun wa bi'sal masir. Maknanya orang-orang Yahudi, ya ke mana saja mereka pergi tu dalam keadaan Allah Ta'ala murka, mereka tu tempat tinggal mereka nak ke jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun indallah. Mereka itu ada darjat di sisi Allah Ta'ala. Maknanya orang yang mencari redha Allah Ta'ala tu ada macam-macam darjat, tak sama. Antara orang maknanya tak sama antara orang beriman dengan orang Yahudi. Orang beriman tu pula tak sama antara sesama mereka, ada darjat-darjat. Mereka darjat iman, mereka darjat takwa masing-masing, mereka darjat sabar masing-masing. Hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Allah Ta'ala maha melihat dengan apa yang mereka buat. Yang ni, mereka itu berbeza-beza darjat kerana perbuatan-perbuatan mereka yang Allah Ta'ala lihat. Ya Allah Ta'ala menjadi saksi. Kemudian Allah SWT menyebut pula kepada kita ni tanggungjawab Nabi. Yang mana tanggungjawab Nabi ni merupakan nikmat yang besar kepada orang beriman. Jadi sebelum pada ni ayat 159 akhlak Nabi. Jadi orang mukmin ni dia terhutang budi kepada Nabi. Satu, Nabi tidak mengambil tindakan yang keras terhadap mereka yang bersalah. Fabima rahmatin minallah, Nabi berlembut hati kepada mereka. Hal ni Allah SWT nak memperingatkan kepada orang mukmin tentang satu lagi nikmat yang besar, budi Nabi kepada mereka. Yang ni budi Nabi itu dari segi kefarduan Nabi. Sebab kepada kedatangan Nabi itu adalah rahmat yang besar, nikmat yang besar untuk orang beriman. Ayat 159, akhlak Nabi itu adalah satu nikmat yang besar. Akhlak Nabi, hak ini kewajipan Nabi, satu rahmat yang besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah Ta'ala benar-benar memberi nikmat yang besar kepada orang-orang yang beriman. Mana kalau nak cari nikmat lebih besar daripada ni, tak ada. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Itu Allah Ta'ala bangkitkan di kalangan mereka itu rasul daripada puak mereka sendiri, daripada orang mereka sendiri. Jadi nikmat yang besar sebab apa? Sebab kalau Nabi tak mari, manusia menyembah berhala. Kalau Nabi tak mari, mereka ni berbalah. Kalau kata puak-puak Aus dan Khazraj tu, tak, adik-beradik sebenarnya tok nenek mereka tu. Jadi Nabi lah mari menyelamatkan mereka daripada api neraka. Jadi tugas Nabi ni yang menjadi nikmat yang besar kepada orang beriman, yatlu alaihim ayati. Nabi membacakan kepada mereka tu ayat-ayat Allah, dengar wahyu Allah. Wa yuzakkihim, Nabi membersihkan hati mereka, membaiki akhlak mereka, membaiki akidah mereka, mendidik mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Nabi ajarkan kepada mereka itu kitab, kefarduan dalam agama. Kena semaya, kena puasa, kena zakat. Wal hikmah, Nabi ajar pada mereka itu akhlak, rahsia daripada kefarduan-kefarduan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Yang mana mereka sebelum daripada kedatangan Nabi ni benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata,
Terang nyata kesesatan. Sebab apa? Sebab mensyirikkan Allah, berbalas sesama sendiri. Kerana fanatik, kerana taksub, mereka berbunuh-bunuhan antara satu sama lain, berkurun-kurun, bertahun-tahun. Jadi mari Nabi ni, Nabi menyelamatkan mereka. Jadi Nabi bawa hidayah. Jadi dulu mereka sebelum dapat hidayah, mereka dalam sesat yang nyata. Jadi cara Nabi bawa hidayah kepada mereka dengan membaca ayat-ayat Allah. Nabi mentazkiyahkan, mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka kitab Allah dan hikmah. Kemudian ayat berikut ni cerita lain ni. Cerita tentang musibah. Oleh kerana perang ni tak boleh lagi dah, musibah akan berlaku, cedera, cacat dan sebagainya. Jadi benda semua tu adalah satu yang tidak dapat dielak dalam peperangan. Sebab apa? Bila tujuan hak besar sekali kalimatullah itu jadi yang tertinggi kita nak tegakkan, maka kematian ke, kecederaan ke tu jadi benda yang kecil, kena korbankan belakang, kena bersedia. Jadi kita berhenti setakat itulah. Kemudian kita tak banyak dah ni, ada 5 muka. Kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan asar esok lah, insyaAllah. Pagi subuh esok sekali, insyaAllah kita cuba khatamkan esok. Kita habis surah ni petang esok. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.